Cik Yani. Saya Mimi Amira. Cik Yani pernah ada sesi konseling sebelum ini? Tidak pernah, ini adalah kali pertama untuk saya. Okey, baiklah. Untuk sesi permulaan, saya akan jelaskan sedikit apa yang akan dibuat dalam sesi ini. Untuk pengetahuan Cik Yani, apa yang kita buat hari ini adalah sesi konseling secara individu, di mana ianya berlaku di antara dua pihak. Saya sebagai kaunselor, peranan saya adalah untuk membimbing Cik Yani untuk apa-apa sahaja isu yang dihadapi oleh Cik Yani. Cik Yani adalah klien saya pada hari ini. Peranan Cik Yani adalah untuk menceritakan apa sahaja yang Cik Yani hadapi. Cik selesa panggil apa? Cik Yani ke, Yani ke atau macam mana? Boleh panggil Yani, boleh panggil Cik Yani juga. Okey. Sebelum tu saya panggil Cik Yani. Apa sahaja yang kita kongsikan dan ceritakan pada hari ini adalah tertakluk pada akta kerahsiaan, di mana saya bertanggungjawab melindungi kerahsiaan tersebut. Tetapi kerahsiaan itu ada kebarangkalian juga di atas 3 perkara. Yang pertama, andai kata Cik Yani mahu mengancam diri sendiri. Yang kedua, mengancam orang lain. Dan yang ketiga, apabila kes Yani ini melibatkan perintah mahkamah, namun apa sahaja yang saya salurkan kepada pihak ketiga atas minima keperluan kes sahaja. Jelas Cik Yani? Jelas. Sesi kita ini akan berlangsung di antara 45 minit sehingga 1 jam. Kita semak sekiranya di hujung sesi nanti ada keperluan Cik Yani untuk dapatkan sesi konseling selanjutnya, ataupun boleh tamatkan sesi kita pada hari ini. Jelas Cik Yani? Iya, jelas. Okay. Sebagai permulaan, saya pun tak kenal Cik Yani dan tak pernah berjumpa Cik Yani sebelum ini. Jadi sebagai permulaan, bolehlah kita berkenalan sedikit. Contohnya, ceritakanlah serba sedikit tentang Cik Yani, tinggalkan mana, asal mana, dan kahwinkah, masih bujangkah, belajarkah, ataupun kerjakah. Boleh tak Cik Yani? Boleh. Silakan. Baik, nama saya Syamriani binti Amri. Saya berumur 21 tahun. Saya merupakan anak pertama daripada 3 orang adik-beradik dan saya berasal dari Sabah. Okey, nama Syamriani binti Amri, berasal daripada Sabah, berumur 21 tahun dan okey. Lepas tu Cik Yani dah berkahwin ke belum? Saya masih bujang. Oh, masih bujang. Dah kerja atau masih sambung belajar? Saya sekarang sambung belajar di UiTM Shah Alam dalam kos pendidikan seni muzik. Okey, boleh dah berapa lama Cik Yani sambung belajar? Sekarang saya dalam semester 2 sebab baru juga melanjutkan pelajaran pada bulan 3 tahun ini. Boleh saya tahu Cik Yani tinggal dekat college atau rumah sewa? Saya tinggal di College Mawar. Okey, baiklah. Cik Yani, okey Cik Yani. Terima kasih Cik Yani sudah kongsikan maklumat serba sedikit latar belakang Cik Yani. So, bila Cik Yani buat keputusan untuk datang sesi kaunseling pada hari ini, saya percaya bahawa ada sesuatu peristiwa yang berlaku. So, selepas ini kita akan explore lebih lanjut tentang masalah Cik Yani. So, sebagai permulaan, Cik Yani datang atas sebab apa ya? Tujuan saya datang ke sini kerana ingin menceritakan tentang kenangan pahit yang saya alami dan tidak pernah seseorang mengetahuinya, yaitu sebelum ini saya pernah mengalami gangguan seksual. Baik, kita akan explore dengan lebih jelas selepas ini bila kita masuk sesi exploration. Adakah Cik Yani akan expect benda ni akan berlaku pada Cik Yani? Sejujurnya saya sendiri tidak sangka dan tidak terfikir yang saya akan mengalami
gangguan seksual ini. Sebab sebelum ini saya hanya dengar dan nampak melalui media sosial dan kaca TV. Oke, boleh Yani memberitahu kepada saya siapakah yang melakukan perkara tersebut kepada Cik Yani? Perkara ini dilakukan oleh ahli keluarga saya sendiri, yaitu abang sepupu saya. Oke, baiklah. Boleh Cik Yani tolong ceritakan kepada saya dengan lebih detail bagaimana situasi pada masa itu berlaku? Boleh. Ceritanya bermula apabila abang sepupu saya datang ke rumah atas tujuan untuk melihat pokok-pokok kebun di belakang rumah kami. Lalu ibu saya meminta untuk temankan abang sepupu saya. Sepanjang perjalanan ke kebun, keadaan seperti biasa dan tiada apa yang berlaku. Tibanya kami di kebun, peristiwa itu berlaku dengan sekelip mata dan amat mengejutkan saya apabila abang sepupu saya tiba-tiba memegang saya dari belakang dan menolak saya sehingga terjatuh. Apa yang lebih mengejutkan ialah apabila abang sepupu saya ingin membuka baju dan tanpa berpikir panjang, saya bangun dengan cepat dan berlari sekuat hati untuk menyelamatkan diri. Tibanya saya di rumah, saya terus masuk ke dalam bilik dengan perasaan yang sangat takut, menggigil dan ingin menangis. Sejak dari peristiwa itu, saya tekad untuk tidak lagi berjumpa dengan abang sepupu saya karena perasaan trauma masih ada sehingga sekarang. Oke, masalah yang Cik Yani hadapi pada saat ini adalah sangat berat untuk Cik Yani. Saya faham kerana Cik Yani tiada tempat untuk meluahkan masalah Cik Yani kerana takut untuk menceritakan kepada ibu bapa ataupun keluarga Cik Yani sendiri. Hal ini berlaku apabila abang sepupu Cik Yani pula yang melakukan benda yang tidak senonoh kepada Cik Yani. Walaupun begitu, perkara ini berlaku di luar jangkaan Cik Yani, yang mana Cik Yani masih 11 tahun pada ketika itu. Saya faham sebab Cik Yani rasa gemetar dan terkejut atas apa yang berlaku. Namun gangguan seksual ini sudah berleluasa dalam kalangan masyarakat. Saya cukup faham dengan situasi Cik Yani saat ini. Namun Cik Yani bertahan sehingga kini sudah cukup hebat setelah beberapa tahun yang lalu kerana pernah mengalami trauma seksual itu. Tukar-tukar kasih. Iya, oke, bagus. Seperti mana yang Cik Mimi telah kongsikan masalah yang dihadapi sebelum ini, yaitu Cik Mimi mengalami gangguan seksual yang dilakukan oleh abang sepupu Cik Mimi sendiri semasa berumur 11 tahun, dan Cik Mimi tiada tempat untuk menceritakan atau meluahkan rasa trauma Cik Mimi kepada sesiapa pun. Tidak, yang teori datang itu sudah di atas.
yang saya akan bawakan ini dulu. Jadi kru. Biar. Seperti mana yang Cik Mimi telah kongsikan masalah yang dihadapi sebelum ini, yaitu Cik Mimi mengalami gangguan seksual yang dilakukan oleh abang sepupu Cik Mimi sendiri semasa berumur 11 tahun, dan Cik Mimi tiada tempat untuk menceritakan atau meluahkan rasa trauma Cik Mimi kepada sesiapapun. Sebelum itu, saya akan bawakan satu teori yang akan saya gunakan untuk sesi ini, yaitu Rational Emotive Behavioral Therapy ataupun REBT. Teori ini mempunyai 5 akronim, yaitu yang pertama kita akan masuk kepada Activating Event. Saya percaya ada sebab lain yang membuatkan Cik Mimi berjumpa dengan saya pada hari ini. Kebelakangan ini saya tiba-tiba merasakan benda yang membuatkan saya trauma dan datang kembali, yaitu di mana seseorang lelaki ingin berkawan rapat dengan saya. Namun trauma saya terhadap lelaki itu terlalu besar kerana saya merasakan lelaki itu ingin melakukan benda yang tidak baik terhadap saya. Oleh sebab itu tiba-tiba trauma menyerang terhadap perkara yang pernah berlaku terhadap diri saya, dan sebab itu juga saya ingin berjumpa dengan kaunselor untuk membantu saya menyelesaikan masalah yang saya hadapi pada saat ini. Yang kedua kita akan masuk kepada emotional consequence. Apakah yang Cik Mimi sedar akan perubahan pada diri Cik Mimi selepas kejadian beberapa hari lepas itu berlaku? Saya sentiasa merasa sangat takut dan sedih kerana perkara sebegini terjadi lagi terhadap diri saya sendiri, dan saya tidak sangkakan akan berlaku kembali. Saya takut untuk menceritakan kepada keluarga dan rakan-rakan saya kerana risau mereka akan menjauhkan diri kepada saya. Dan seterusnya kita akan masuk ke belief system. Baiklah, apa yang boleh saya katakan ialah kepercayaan kamu akan terganggu dari segi mental dan fizikal, sehingga kan kamu boleh berfikir untuk membunuh diri kerana kamu merasa diri kamu tidak suci lagi, atau mungkin akan memberi kesan buruk yang lain. Baik, Cik Mimi saya faham, namun bertindak di luar kawalan seperti bunuh diri itu sebenarnya tidak wajar dilakukan. Mungkin Cik Mimi boleh memikirkan cara untuk menghilangkan rasa takut dan trauma yang Cik Mimi alami sekarang. Namun apa yang ingin saya kongsikan ialah tentang sexual harassment ini. Seperti yang kita semua tahu, ialah sebarang tingkah laku berunsur seksual yang tidak diingini melalui lisan, visual, psikologi atau fizikal. Penting untuk mangsa tahu bahawa gangguan seksual menyebabkan mangsa berasa tidak selesa, takut atau terancam dengan tingkah laku pelaku. Namun, setiap masalah yang kita hadapi mempunyai jalan penyelesaiannya. Dan seterusnya kita akan masuk ke disputation. Sebelum itu saya ingin bertanya kepada Cik Mimi, apakah tindakan Cik Mimi yang lakukan agar perkara sebegini tidak terjadi lagi? Sememangnya buat masa ni saya akan kurangkan bergaul terhadap lelaki, dan saya sentiasa cuba untuk berfikiran positif
agar perasaan yang tidak baik itu tidak menjadi penghalang pada saya untuk menjalani hari-hari yang mendatang. Jika perkara ini berlaku kepada saya di kemudian hari, kemungkinan saya perlu memberanikan diri saya agar tidak mudah diperlakukan seperti itu. Saya boleh menyediakan benda yang boleh membantu saya jika terkena dengan gangguan seksual. Contohnya menyediakan spray pedi untuk melindungi diri. Baik Cik Mimi, dan kita akan masuk kepada I, mencari alternatif. Hasil daripada perkongsian Cik Mimi sebentar tadi, saya mendapati bahwa Cik Mimi boleh mengawal diri dan menyelesaikan masalah. Cik Mimi hanya perlu tenangkan diri terlebih dahulu agar Cik Mimi dapat berfikir dengan baik dan cuba keluar dari masalah Cik Mimi. Baiklah, sebelum itu, apakah yang kamu rasa langkah-langkah yang terbaik untuk kamu coba selesaikan masalah kamu? Apa yang saya rasa yang terbaik untuk saya selesaikan masalah ialah datang berjumpa dan dapatkan bantuan daripada mana-mana badan NGO. Seperti sekarang saya mengambil keputusan untuk bertemu dengan kaunselor, dan saya harap jika selepas saya berjumpa dengan kaunselor, saya dapat menyelesaikan masalah yang saya hadapi dan dapat menangani masalah itu dengan baik. Adakah dengan cara ini kamu rasa kamu dapat selesaikan masalah kamu? Saya rasa saya boleh selesaikan masalah saya dengan menggunakan khidmat counseling. Dan akhir sekali kita akan masuk dalam sesi termination. Saya lihat kamu sudah menemukan cara untuk membantu selesaikan masalah kamu. Cik Mimi sebenarnya boleh mengawal diri tetapi belum menemui cara yang sesuai, dan sekarang saya nampak Cik Mimi ada keyakinan dan keberanian untuk menghadapi masalah ini. Jadi, adakah Cik Mimi ingin teruskan sesi konseling kita pada hari ini ataupun sesi konseling kita sampai di sini saja? Saya rasa sesi konseling ini sampai di sini saja. Jadi, kamu bersetuju untuk tamatkan sesi konseling kita pada hari ini? Setuju. Sekian dan terima kasih.